mubarakatan min indillahi azza wa jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah aqamal alaihi salatu wassalam. Imam pengusi AJK, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama baca surah Kahfi 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah kita dapat bersua lagi selepas beberapa minggu kita tangguhkan majlis kita. Jadi kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pilih kita lagi dan lagi untuk kita termasuk dalam ayat 18 surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya, ada dua takkid penekanan di sia yang mana Allah beritahu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita doa pada Allah supaya sentiasa tergolong di kalangan golongan tu, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita nyambung tafsir kita, Rian, ni saudara saya dah tanya tentang syahwat, nak syahwat wanita apa semua ya. Okey, hadisnya ada hadisnya, tapi kata kita nanggap apa nama syarah ulama berkenaan dengan hadis tu. Waju'ilatish syahwatu ala asyrati ajza'. Maknanya telah diciptakan syahwat itu 10 bahagian, asyrati ajza. Wa ju'ilati sab'atu ajza minha fin nisa. 9 pecahan daripada
syahwat itu ada pada wanita, wa wahidatun fir rijal, dan satu pada laki. Tapi para ulama, termasuk ulama dalam kitab Irsyadus Sari, ulama Syafi'i memberitahu bahawa hadis tu dhaif jiddan. Dhaif jiddan maksudnya apa? Sangat lemah. Jadi si boleh pakai. Jangan kita madah perempuan tu nafsunya 9, orang lelaki sikit aja. Jadi ya bukan hadis yang boleh jadikan sebagai poin, satu pandangan yang mengatakan tentang itu. Sebab ialah seperti mana yang kita maklumkan sebelum tu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nya si melihat jantina, nya si melihat kedudukan, tapi Allah melihat kepada ketakwaan. Ya, Allah SWT beritahu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, siapa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Allah SWT ceritakan yang bertakwa di kalangan wanita ada juga dalam Al-Quran. Di kalangan lelaki pun ada juga. Jadi ya tuan-tuan, kita boleh makilah hadis yang sangat lemah ya. Jadi kita nyambung ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Nabi Adam alaihissalam telah menerima beberapa kalimah daripada Rabb-Nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, apabila Nabi Adam dan Hawa alaihissalam hanya dua telah dikeluarkan daripada syurga, dihantar ke dunia, maka dalam keadaan mereka berdua begitu bersedih, hanya benar-benar an-nadamah, menyesal atas apa dikerja olehnya dua walaupun hanya memakan buah terlarang ya tuan-tuan. Jadi sebab ia adalah satu ketetapan Allah di dalam syurga. Sebelum tu ayat Allah SWT beritahu apa? Tak dua boleh berjalan di muka dalam syurga tu. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan ngagak pokok tu aja. Maka kita doakan termasuk orang yang zalim. Maka asbab bisikan iblis, maka Nabi Adam dan Hawa alaihissalam datuk. Okey. Allah SWT gunakan perkataan fatalaqqa. Apa maksud fatalaqqa? Fatalaqqa daripada perkataan laqiya. Laqiya maksudnya berjumpa, temu. Maksudnya Allah SWT yang telah menemukan kepada Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Yang dua ya, apakah word yang perlu dipakai untuk bertaubat? Apa kalimah-kalimah yang mana untuk menerima taubat? Maka Allah sendiri memberi tahu kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Allah SWT telah mengilhamkan kepada Nabi Adam, mengilhamkan kepada Hawa alaihissalam, nak perlu disebut untuk bertaubat tu? Apa kalimah ya? Maka mereka telah menyebut berkali-kali, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, maka kami termasuk di kalangan lanaku, la ya, maksudnya apa? Kompom. Pastilah kami dua tu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Jadi itu adalah kalimah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan kepada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Jadi itu juga adalah ayat 23 surah Al-A'raf tu adalah bagus untuk kita baca-bacakan. Selalu-selalu kita selitkan dalam doa kita, terutamanya dalam kita sembahyang taubat. Kita menyesal atas dosa-dosa kita, dan juga
mun kita tersasul kelakar kah nak terano orang kah, ataupun ngembak orang ngano orang dia, terus kita astaghfirullahalazim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab apa? Taubat tu jangan ditangguh-tangguh. Allah Subhanahu wa taala kata Hatim Al-Assam, 5 perkara nak. Jangan ditangguh-tangguh 5 perkara tu. Yang lain tu kita mesti bertenang-tenang. Kita mesti ada sifat bertenang-tenang. Al-ajlatu minasyaitan. Tapi senggaut tu nak cepat-cepat tu adalah daripada syaitan. Tapi kata Hatim Al-Assam rahmatullah alaih, 5 perkara tu mau disegera. Jangan ditangguh-tangguh. Mau disenggaut 5 perkara tu. Nak lain daripada syaitan. Walaupun kita nak beribadah, tapi syaitan pun ngaco kita. Contoh, datang ke masjid, berekod, syaitan ngaco lah. Sebab kenapa? Kita mesti dalam keadaan tenang. Mun kita berekod pergi ke masjid, ramai orang suruh, contoh lah, suruh ramai orang nak pakai rumah. Jadi bila kita nak masang aircon hari panas semua nak. Bila ada yang lambat ya berekod berdebub dilanggarnya pintu. Yo Rabbi, kita ngimam pun goyang. Jadi kita bolehlah macam ya, walau kita dah lambat ni nak molah. Jadi kita lambat pun berjalan dengan keadaan tenang. Jangan al-ajlah. Sebab al-ajlatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Tapi 5 perkara tu jangan ditangguh. Jangan mesti senggaut. Pertama tadi taubat. Taubat tu jangan kita tunggu-tunggu. Sebab apa? Nama ajal maut tu kita si tahu bila. Jadi sebab ya, taubatlah kepada Allah, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan segera, dengan taubat nasuha. Seterusnya, menjamu tetamu. Tamu tu datang ke rumah kita membawa rahmat. Jadi jangan kita sumak ndak ya, kata kita nak menyambut tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Termasuklah mun binatang. Ni tahu tanda pusa datang rumah kita. Kita sedang inang pusa. Allah hakikatnya Allah mendatangkan pusa ya. Jadi boh disepak, beri makan dengannya apa yang kita mampu. Jadi ia juga adalah sifat ihsan. Yang ketiga, kematian. Jangan dilambat-lambatkan pengurusan jenazahnya. Jangan ditandah macamnya jenazah ya. Jadi menyegerakan jenazah adalah perkara yang ditekankan. Mafhum hadis Nabi nak. Apabila seorang yang beriman meninggal dunia, maka memberitahu, sebenarnya nya berhasrat. Nabi memberitahu mafhum hadis ya, segerakan pengkubumian aku. Sebab apa? Nya nak nunggu balasan Allah nun, dikuburnya nun, masya-Allah, berkatnya dakwah, berkatnya ngaji, berkatnya solat ya, amalan-amalan yang memberikan kepadanya ketenangan. Kepadanya. Dan mun kita melambat-lambatkan sekiranya jenazah yang tidak baik, si bagus, maka ia boleh mendatangkan fitnah kepada ahli keluarga ya. Jadi sebab ialah dalam solat jenazah pun kita dah baca nak takbir yang keempat ya. Mun kita hafal kita bacalah sekurang-kurangnya lah, pendek lah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan haramkan, jangan putuskan pahala bagi si mati tu. Terus direct beri kenya ya Allah. Wala taftinna ba'dah. Dan jangan kematiannya tu menimbulkan ujian, fitnah kepada ahli keluarga. Si maulah tanah lagi orang madah apa? Tanah lagi merah nah. Adik-beradik dah kelahi hartanya, keluarga dah apa semua. Allahu akbar. Jadi ya, sebab kita yang masih hidup tu pun mau tahu jugalah macam mana manage dan pun harta kita apa semua minta jauh daripada sampai berkelahi dan sebagainya. Okey, seterusnya perkahwinan. Perkahwinan jangan ditangguh-tangguh, terutama anak dara. Khitbah dah pula, tunang dah pula.
Bila nikah 2 tahun akan datang. Wah, lama dah ya. Ya, nyuruh setan ngaco, dia nyuruhnya menyebabkan perkara-perkara yang si bagus dipolah. Jadi sebabnya kita sebagai bapa, tuan-tuan, segerakanlah pernikahan, akad dia cepat. Di time tu pun, time PKP tu semua nak. Jadi orang semua bingung, majlis susah nak polah, semua nak. Yang pentingnya akad, polah lo akad dulu. Polahkan nikah dulu. Majlisnya oleh kerana keadaan yang si menentu kita tu, jadi kita boleh tangguhkan kelak lah. Dan apa lagi dek? Kematian, taubat, dan hutang. Yang kelima ad-dain. Apabila dah ada kemaya hutang, jangan sengaja ditangguh-tangguhkan. Jadi sebab apa? Hutang tu Allah SWT susah nak menyetelkannya, menyelesaikannya, kecuali orang yang berhutangnya. Jadi sebabnya sehinggakan dalam hadis orang mati syahid pun susah nak masuk syurga, amalannya pun tergantung sekiranya hutangnya diselesaikan. Jadi tuan-tuan, taubat adalah perkara yang sangat penting. Jadi sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita, Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam telah bertaubat kepada Allah, Hawa alaihassalam, masya-Allah, kerana sigit kesilapan tu nak. Yang mana mun kita nangga dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah SWT memberi pesanan kepada kita semua, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan kamu difitnahkan oleh syaitan, diuji oleh syaitan seperti mana kedua ibu bapa kamu, iaitu bapa manusia, mak manusia yang telah dikeluarkan daripada syurga. Jadi ya tuan-tuan, peringatan kepada saya dan kita semua, sentiasa kita jangan menyebabkan diri kita terlalu mudah diganggu oleh syaitan. Sehingga dalam ibadat pun syaitan mengganggu kita. Apa nama syaitan yang mengganggu di dalam solat? Khinzab namanya. Khinzab. Hadis seorang sahabat telah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menggangguku di dalam solat sehingga aku bacaanku pun dikacaunya juga. Ataupun tengah maca boleh teringat benda lain apa semua nak. Dan menyebabkan solatku tidak khusyuk. Maka Nabi memberitahu, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab, aqamaqala alaihi salatu wassalam. Itulah syaitan, Nabi memberitahu, namanya khinzab. Bayangkan tuan-tuan, as-salah khairu mawdu, solat adalah perintah Allah yang terbaik. Jadi iblis menghantar tenteranya yang khusus untuk mengganggu kita di dalam solat. Tadi apabila muazin azan, apabila iqamat, syaitan lari, berkentut-kentut, jauh larinya. Sampai mungkin pergi serapi nun, lebih di serapi lagi dia agak orang agak ambil orang di semahan kali. Tapi apabila kita ngangkat takbir, Allahu Akbar, masya-Allah, macam-macam disuruhnya ingat. Dalam hadis apa kata syaitan? Uzkur kadza wa kadza, ingatlah ini dan ini. Tadi sebelum sayang saya datang ingat hal KWSP. Saya sayang ada ingat KWSP. Teringat apa nak ke makan. Teringat apa kerja ofis belum siap. Masya-Allah. Jadi sebab ialah Nabi SAW nyuruh kita solat ada satu hadis seperti the last prayer. Ya, semayang yang terakhir. Allahu Akbar. Datuk kita semayang isyak, bayangkan isyak yang terakhir. Mun ada rezeki esok subuh yang terakhir, maka nya akan membantu kita tuan-tuan. Jadi sebabnya kita usaha untuk memperbaiki ibadah kita. Jadi sebabnya nama taubat tuan-tuan perkara yang sangat-sangat penting. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih memberitahu syarat taubat ada 3. Yang pertama, menjauhi dan meninggalkan maksiat ya. Yang mesti menjauhi. Munnya masih berkawan dengan orang yang molah maksiat, orang yang natuk sebelum tu, jadi susah.
Sebabnya mesti keluar daripada kelompok ya. Yang mesti lari daripada ya. Sebab dalam hadis Nabi beritahu nak, tis'ata wa tis'in, 99 orang dibunuhnya. Lepas dia seorang lagi dibunuh, 100 dibunuhnya. Jadi orang alim beritahu kepadanya, kau mesti keluar daripada saya, keluar daripada kawasannya. Dalam hadis sebenarnya yang pun distance jauh lagi, tapi Allah lipatkan bumi. Jadi dekatnya dengan tempat taubatnya, Allah masukkannya ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Dia keluar daripada kelompok ya. Jadi nama taubat tu tuan-tuan, muamadahnya taubatnya mesti jauh daripada nato ya. Kan ada doa Nabi ngajar, Allahumma ba'idni baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sama-sama baca tuan-tuan, Allahumma ba'idni baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan sebagaimana Engkau menjauhi antara timur dan barat. Maknanya dengan jauh. Mendapat ada rasa apa? Al-karahah, benci kepada maksiat. Masih ada perasaan ya belum benar bertaubatlah. Orang bertaubat tu nya benci. Dan ada mafhum hadis Nabi, orang yang beriman orang benar beriman nya dengan dosa tu seperti munnya terpolah dosa ya, seperti gunung nak nguguk diri, gunung nak jatuh kepada jasadnya. Tapi seorang yang pendosa, orang yang fasik nya dah biasa molah dosa, macam lalat. Lalat jalu je aja. Saya dah apa lalat nak. Allahu Akbar. Jadi itulah yang perlu kita usahakan untuk menjauhi, membenci, meninggalkan. Yang kedua, mesti ada feeling an-nadamah, penyesalan. Nyesal aku molah dosa tu. Nyesal kelakar kedaya tadi. Nyesal melakukan perkara tentu. Jadi an-nadamah tuan-tuan. Jadi an-nadamah tu nya mesti qablal maut, bukan ba'dal maut. Sebelum mati, bukan selepas mati. Mundah selepas mati ya, makanya saya dah pedah. Dalam surah As-Sajdah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Rabbana sami'na absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah dengar. Balik kami orang ke dunia untuk na'mal salihan. Kami orang nak mula amal soleh ya Allah. Inna muqinun. Sungguhnya kami benar-benar yakin, 100% yakin tu. Nendak neraka ada depan mata. Saya akan kembali lagi ke dunia. Malah amal soleh pun kita juga akan menyesal. Mun kita di dunia tu sengaja simok molah. Seperti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ayat 11. Allahumma daba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infak Allah SWT suruh keluarkan harta kamu, wakaf, hibah, makai orang bantu agama Allah, makai majlis ilmu sebelum datangnya kematian. Apabila dah datang kematian, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, mun aku pun mati tok tek, akhartani, lambat sikit ya. Lambat sikit kah? Maka aku fa asaddaqa, aku akan sedekah. Wala yuakhirallah, Allah akan menangguhkan apabila kematiannya datang. Jadi itu penyesalan. Sebab apa? Di dunia diberi peluang, ada harta, ada rezeki, ada kemampuan, tapi si mau cokot. Bingung. Apa berlaku pula tahun 2021 pula kah?
nendak semua. Jadi tuan-tuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya menasihati saya pun dan kita semua tu, kita jangan terkesan dengan keadaan sehingga kita kumpul harta kita. Memang kumpul harta pun juga adalah satu pandangan yang Allah SWT sendiri beri tahu. Betul. Dalam mimpi dalam surah Yusuf kan ada raja yang bermimpi tuk tambah semua. Maka Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi simpan sikit harta. Memang kita ada disuruh simpan juga. Tapi jangan simpan banyak. Keluar sih ada. Kita yakin dengan apa yang Allah motivasikan kita. Ya bani Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, infak. Aku akan infak untukmu. InsyaAllah tuan. Jadi kita jangan takut untuk langsung lalu saya dah bersedekah. Dalam keadaan macam tu lalu bingung kita semua, langsung saya dah. Jadi kita simak ke daya. Kelak nyesal seperti dalam surah Al-Munafiqun tadi. Okey, jadi orang taubatnya mesti ada sifat an-nadamah. Dan yang ketiganya mesti ada niyah, ada azam untuk menjauhi perkara tersebut dan mengulanginya lagi. Jadi itu tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kata Imam An-Nawawi berkenaan dengan untuk kita bertaubat. Jadi kita lihat orang-orang yang bertaubat, tuan-tuan, ada kisah yang begitu hebat sekali kerana kesilapan yang kecil, tapi nyempun hasilnya sampai Allah SWT pelihara zuriat. Sabit bin Ibrahim. Si tuan-tuan dengar Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim lah yang kisah makan apple lah. Bernama kerja pasiannya lapar gila, tepi sungai tu ada apple hanyut dimakannya. Ya hanya salah. Siapa pun apple tu. Aku si tahu tu. Jalan-jalannya sampai orang madah rumah di ujung nun semua. Nemu orang tua aku akan halalkan mun kau kerja dengan aku. Kerja kerana sebiji apple aja. Kerja bertahun-tahun lepas aku akan halalkan mun kau berbini dengan anak aku. Tapi nya buta, pekak, bisu. Ya Allah, pilu hatinya. Dah kerja lama suruh berbini dengan anak orang yang OKU lagi umpuannya. Tapi apabila lihatnya memang sempurna, matanya si pernah melihat maksiat dan sebagainya. Hasil daripada lahirnya Imam Abu Hanifah. Bapa kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Thabit bin Ibrahim. Lahirlah Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kerana kesilapannya tadi yang menyesal maka Allah SWT berikan kebahagiaan. Dan juga kita tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, orang yang bertaubat tu Allah SWT tunjukkan, orang yang benar-benar bertaubat tu Allah tunjukkan yang pun ganjaran-ganjarannya di dunia lagi. Allah SWT tunjukkan di zaman para sahabat, seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik Al-Aslami, nya terlanjur melakukan zina. Nya telah mengadu kepada Nabi. Nabi pun madah, kau tu dah gila kah apakah sampai mengaku mulah perkara macam lepas nya pun direjam, tuan-tuan. Apabila direjam ada yang terkatalah madah si baguslah ending, si baguslah si Ma'is tu dah apa semua. Tapi Nabi beritahu apa? Wallazi nafsi biyadihi innahu al-an laqiya anharil jannah yanqasimu fiha. Masya-Allah. Demi dia di tanganku, sesungguhnya dia sekarang baru kena rejam baru mati tapi rohnya Allah SWT telah masukkan ke dalam syurga dan dia sedang bersenang-senang, sedang berenang, menyelam di dalam sungai-sungai di syurga. Jadi taubat nasuhanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi sebabnya tiap-tiap hari kita mesti bertaubat kepada Allah. Tiap-tiap hari kita mesti melafazkan istighfar. Sebab apa? Lafaz istighfar tu adalah satu amalan Nabi. Sebab Nabi beritahu apa?
wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Ada beberapa hadis. Ada hadis Nabi memberitahu, demi Allah aku bertaubat kepada Allah SWT dan beristighfar kepadanya lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Dari riwayat madah tadi mi'ata marrah, 100 kali. Jadi sebagai tuan-tuan, kita mesti lafazkan di mulut kita tu, didengar oleh telinga kita sekurang-kurangnya, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi sebabnya elemen tu jangan ditinggalkan pagi dan petang, sebagus-bagusnya lah, ataupun di masa yang lain pun kita banyak-banyakkan. Apa kata Sayyidina Ali? Idza alhamuka rabbakal istighfar fa'lam annahu yuridu an yastaghfiruka fastaghfiruh. Sekiranya Allah mengilhamkan kepadamu untuk beristighfar, maka istighfarlah, kerana pada waktu ya Allah nak mengampunkan dosamu. Allah bila tiba-tiba istighfar, ada terlintas istighfar, maka terus kita lafazkan istighfar. Tapi boh nunggu ilham. Aku belum menerima ilham lagi beristighfar. Si istighfar. Si boleh juga macam ni tuan-tuan. Maknanya kita perlu jadikan amalan setiap hari untuk beristighfar. Karena ia adalah satu perkara yang boleh menyebabkan kesukaan Allah, menyebabkan kegembiraan Allah. Malah sebelum tu pun kita madah. Dalam surah Nuh ada berapa kelebihan istighfar? Ada 5. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah memberitahu kepada kaumku, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah SWT akan dengan istighfar menurunkan hujan yang memberikan manfaat. Wa yumditkum bi amwal, akan menambahkan harta. Jadi tuan-tuan, kita orang beriman bukan yakin dengan kerja aja, usaha aja dapat harta, istighfar pun boleh dapat harta. Kita kena yakin atas perkara tu. Kita sebut istighfar dengan benar-benar, mustahil Allah bantu kita dalam rezeki kita. Wa banin, dan akan dikurniakan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah SWT akan jadikan kepada kamu air sungai yang mengalir, mudahkan rezeki. Kemudian akan dikurniakan tanah-tanah kebun-kebun. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, besarnya fadilat istighfar. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang. Lain cerita, tiga-tiga tu lain masalah. Yang pertama, seorang etiknya madah, aku tu wahai Imam Hasan, bekerja tapi bisnes malah aja si untung bersemua nak. Apa kata Imam Hasan? Banyakkan istighfar. Datang orang kedua, wahai Imam Hasan, kami tu laki bini dah lama kahwin, belum ada zuriat. Kata Imam Hasan, banyakkan istighfar. Datang orang ketiga, Imam Hasan, tempat kami orang tu ada masalah kemarau, buah simuk jadi, hujan si turun, banyakkan istighfar. Jadi anak muridnya nanya, kena 3 orang yang berbeza, 3 masalah tapi jawapan sama. Imam Hasan membaca surah Nuh tadi. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, besarnya fadilat istighfar tu untuk kita sama-sama jadikan sebagai amalan harian kita. Jadi sebabnya kita lihat Nabi Adam alaihissalam tadi pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi maksudnya Allah menerima taubat siapa yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi selama mana masih hidup tu, maka pintu taubat masih terbuka untuk saya, untuk kita semua, untuk kita menyesali atas dosa-dosa kita dan jadikan sebagai amalan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat-riwayat berkenaan dengan
apa yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Hawa ketika bertaubat, tapi yang diakui adalah apabila kita membaca tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang utama. Jadi ayat 37 surah Al-Baqarah tu yang pun tafsiran bagi apa kalimah taubatnya adalah surah Al-A'raf ayat 23. Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, apa yang diberitahu dalam ayat tu. Okey, kita ada masa lagi, kita sambung ayat 38 hingga 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga, kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka kekal dalamnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita tuan-tuan tentang peringatannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihassalam. Apabila turun ke muka bumi pun hendaklah mengikut hudan, petunjuk. Apa maksud petunjuk? Kata Abul Aliyah rahmatullah alaih, huda adalah petunjuk melalui para anbiya, para rasul, ayat-ayat dan keterangan. Kemudian Muqatil bin Hayyan memberitahu huda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan memberitahu huda adalah Al-Quran. Jadi tu tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita tu Allah SWT memberitahu dah ihbitu minha jami'a, kita dah disuruh survive di muka bumi tu, memang dah dihantar ke muka bumi tu. Tu adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang menentukan berapa lama hidup, wallahu a'lam. Dalam IC ada tarikh lahir, tarikh mati si ada. Jadi saya asyik tahu bila saya mati, kita semua asyik tahu. Tapi selama mana hidup di dunia tu, Allah SWT beritahu kepada kita apa? Ikutlah al-huda. Ikutlah petunjuk. Pertama sekali kita lihat tadi petunjuk para nabi. Mana para anbiya pun kita ikut petunjuknya, bukan memanglah kita disuruh ikut Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi pun memberitahu ada sunnah umat Nabi yang dulu pun kita ikut. Sebab ya mafhum hadis di sahih Nabi beritahu apa nak? Sunnah para anbiya ada 10, ada 10 sunnah para nabi tu. Apa tuan-tuan? As-siwak, bersiwak. Makai kayu sugi. Sebab ya semua nabi makai kayu sugi. Sugi tu pun yang terbaiknya adalah akar, kayu arak. Lepas ya batang ataupun pelepah pada tamar. Untuk dalam mazhab Syafi'i dalam nyempun susunan sugi, miswak tu. Pasya mana-mana kayu yang boleh digunakan. Dan barulah kita nak pakai fursyatul asnan, bus gigi. Yang pun sunnah. Nabi nekan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu ma'a kulli solah. Kalau si berat umatku aku wajibkan, kata Nabi. Sebabnya adalah sunnah daripada Nabi Adam semua makai. Tuan. Istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Madmadah, berkumur-kumur. Apalagi memendekkan misai, memanjangkan janggut, memelihara janggut, menyelang-nyelang air di jari tu semua. Apalagi yang sunnah para anbiya, memotong kuku, mencabut ataupun mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ibu tanda dak rumbu tuan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan jangan lebih daripada
arba'ina yauman, 40 hari. Jadi kita mesti jaga untuk semua kebersihan. Maknanya kita menghidupkan sunnah para anbiya. Apalagi tuan-tuan, memotong kuku tadi itu semua. Jadi ya adalah apa nama? Kemudian istinja menggunakan air. Jadi sebenarnya bila kita mengamalkan kita mengamalkan sunnah para anbiya. Nabi pun doa dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Adam tadi. Jadi kita amalkan doa yang Nabi bacakan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Yang mana dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi itu maknanya amalan para anbiya. Kemudian Rasul, memanglah kita mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pandangan Al-Hasan tadi memberitahu bahawa Al-Quran. Jadi Al-Quran tu juga adalah petunjuk, tuan-tuan. Jadi sebabnya daripada awal Al-Quran pun kita dah nanggap apa ciri-ciri orang beriman. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya dah menjadi darah daging sebenarnya. Apa yang orang mukmin tok nyampun karakternya apa? Yakin kepada benda ghaib. Apa maksud benda gaib? Yakin dosa pahala walaupun saya dah orang nangga. Dia tahu Allah Allah Maha melihat. Jadi ya gaib. Dosa pahala, syurga, neraka, ganjaran di kubur, seksa kubur. Jadi ya tuan-tuan, benda gaib. Kemudian apa lagi tak? Jaga solat. Jadi solat pun kita kena usaha sebaik-baiknya untuk kita sentiasa hari demi hari ada improvement, ada penambahbaikan, yakin dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dengan solat kita, dan bukan solat fardu aja, kita usaha untuk tambahkan dengan solat-solat sunat. Nabi madah afdalus solah ba'dal faridah, solatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat malam. Jadi kita usaha sekurang-kurangnya lah. Saya menasihati diri saya, lemah-lemah pun 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah SWT memberitahu, dan sebagian malam untuk bangun. Mudah-mudahan dengan tahajud ya, levelmu akan ditinggikan. Jadi siapa mau jadi VIP di akhirat, jaga solat malam. Malah nyampun jawapan Allah, penerimaannya lebih hebatlah. Sama juga dengan solat rawatib yang mengiringi solat tu. Kadang-kadang ada di kalangan kita datang awal ke masjid, duduk aja di belakang, nunggu ikamat. Si mau semayang, rugi tuan-tuan. Nabi SAW memberitahu mafhum hadis, siapa yang solat 12 rakaat, ada segi hadis 10 rakaat, Allah membina mahligai untuknya. Jadi sebabnya kita jangan tinggalkan qabliyah subuh. Nabi memberitahu apa? Qabliyah subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi kandungannya. Jadi rugilah kita si ngambil berat solat qabliyah subuh, zuhur, lepas zuhur, mun ada waktu lepas asar, sama juga sebelum asar, mun ada masjid, ada juga mulah. Sebab ia pun sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Ada riwayat memberitahu sebelum maghrib di satu masjid yang dihadiri oleh ramai para sahabat, mereka molah qabliyah. Jadi terpulang. Mun kita nak molah pun nato juga, tapi nyasik termasuk mun dalam Syafi'iyah, nyasik termasuk dalam muakkad.
yang muakkadnya ba'diyah, dan juga qabliyah isya, dan yang muakkadnya adalah ba'diyah isya. Jadi itu tuan-tuan Allah SWT, kita usaha untuk meningkatkan. Kemudian Allah SWT beritahu apa lagi kebiasaan orang beriman tadi, mereka tu sentiasa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka, mereka infak. Jadi ialah kita usahakan setiap hari ada sedekah, setiap hari ada usaha untuk ada infak. Kita nak tinggalkan harta kita untuk agama Allah, untuk kita pun kebahagiaan, selamat daripada api neraka. Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun menginfakkan separuh buah kurma. Ya Allah, separuh buah kurma dah boleh menjadi kelepasan daripada neraka. Patah lagi sebiji, makin banyak kita sedekah dengan ikhlas, makin banyak yang pun janji Allah. Jadi ialah adalah al-huda. Al-Quran, kata Al-Hasan, adalah al-huda juga. Jadi sebabnya tiap-tiap hari kita semua mulut kita mesti ada berdamping dengan Al-Quran. Mesti ada usaha.
Jadi tuan-tuan, siapa yang ikut petunjuk tu, faman tabi'a hudaya wala fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk, kita sebut tadi, ikut jalan para anbiya, para rasul, ikut Al-Quran, maka fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut bagi mereka, yakni dalam perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Sebab apa? Az-zat yang pun bekalnya dah cukup. Bayangkan mun bekal dah cukup, makanya memang akan timbul kegembiraan. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih hati. Maksud apa bersedih hati? Mereka perkara dunia yang mereka tidak dapat, mereka akan bersedih hati. Dan juga Ibnu Abbas memberitahu, tidak ada kesesatan di dunia dan sengsara bagi mereka, tiada kesengsaraan di akhirat. Jadi itulah yang kita mau, tuan-tuan mulakan oleh Allah. Biar kita selalu doa, Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dunia pun dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, di akhirat bersama dengan orang beriman, kemudian masuk syurga dalam keadaan beriman, tuan-tuan. Jadi itulah yang Allah SWT sebut, siapa yang ikut hudan, petunjuk yang Allah SWT telah tetapkan. Jadi ialah yang ayat 39 lah tak nyambung insya-Allah. Ada soalan? Waalaikumsalam. Oh. Si dengar lah. Beza apa? Oh. 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 Beza mohon. Oh. Oh. Buat tubuh ilaih. Bezanya. Okey, pertama sekali istighfar ialah taubat sebenarnya. Jadi ucapan istighfar. Sebab ialah seringkas ucapan istighfar adalah astaghfirullah. Sebab ya di dalam hadis Nabi antara yang paling ringkas istighfarnya selesai daripada solat 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya sekurang-kurangnya jangan kita langsung saya dah nyebut apa lepas mayang lepas semua anak. Jadi ia juga adalah termasuk taubat. Istighfar tadi. Tapi untuk lengkap lagi, kata Imam An-Nawawi tadi pertama sekali mesti menjauhi. Lepas ianya mesti ada an-nadamah, penyesalan. Lepas ia berazam untuk meninggal. Tapi ucapan juga adalah termasuk dalam satu elemen istighfar, dalam elemen bertaubat. Jadi mula-mula kita madah tadi astagfirullahalazim, aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan melainkan Dia, wa atubu ilaih. Ya adalah satu takkid. Takkid maksudnya penekanan. Kita tadi mula dah madah kita bertaubat kepada Allah dengan ucapan istighfar ya. Pasal kita ulangkan lagi, wa atubu ilaih, aku benar-benar bertaubat kepadanya. Jadi ya tuan-tuan, nya lebih kepada penekanan. Nak madahnya beza pun si natuk juga lah, tapi hakikatnya sama. Tapi Nabi mengajar kepada kita penekanan, unsur penekanan, at-tikrar, penekanan dan pengulangan. Jadi pengulangan ya yang disuka oleh Allah. Supaya Nabi nyebut tadi lebih daripada 70 kali, lebih daripada 100 kali. Maksudnya nyempun nombor ya, Nabi nyuruh kita highlightkan dalam istighfar, highlightkan dalam berzikir apa semua. Jadi alah, wallahu alam. Sedegi ya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping lafaz istighfar yang disebut oleh yang diajar oleh Nabi, yang ada dalam Al-Quran dah semua tadi tapi kita boleh mengamalkan juga yang diajarkan oleh para alimul ulama.
Jadi ia semua adalah unsur-unsur untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab ialah macam nasyid, nya sebenarnya bukan nasyidnya, tapi nya adalah satu luahan. Ilahi, apa nama, wahai Tuhanku, ilahi lastulil firdaus, aku si mampu untuk dapat syurga. Ya, ada riwayat madah daripada lafaz Imam Asy-Syafi'i ataupun daripada ulama. Jadi saya ada masalah untuk kita melafazkannya. Sebab apa? Kita nak menimbulkan rasa penyesalan, dan kita nak benar-benar minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekiranya saya ada soalan lagi, kita tangguhkan pada masa tu lah. Untuk minggu tu saya minta maaf mun ada salah bahasa, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.